Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Faris Daniel dalam program Cerita di Sebalik Berita. Hari ini kita ingin bercakap tentang industri pelancongan seluruh dunia yang dijangka kembali kepada situasi pra-pandemik, yang mana paling awal adalah pada tahun 2024, 2 tahun lagi. Dan lapor Pertubuhan Pelancongan Sedunia dalam satu kenyataan pada Selasa, ia kerana varian Omicron dilihat mengganggu proses pemulihan pada awal 2022 selepas tahun lepas kita menyaksikan pertumbuhan 4% bagi sektor pelancongan berbanding pada tahun 2020. Dan berdasarkan Barometer Pelancongan Dunia PBB, hasil kutipan sektor pelancongan pada tahun 2020 turun mendadak sebanyak 72% berbanding tahun sebelumnya yang terjejas teruk akibat bermulanya pandemik COVID-19 iaitu pada tahun 2020. Dan ini kerana kadar pemulihan kekal perlahan dan tidak sekata di seluruh dunia dan disebabkan juga oleh perbezaan sekatan yang dikenakan bagi setiap negara di seluruh dunia dan juga bergantung kepada jurang kadar vaksinasi serta keyakinan pelancong untuk keluar mengembara. Dan mengambil contoh di Eropah dan juga Amerika, ketibaan pelawat asing masing-masing melonjak sebanyak 19% dan 17% tahun lepas berbanding tahun 2020. Dan manakala di Timur Tengah pula, ketibaan pelancong merosot sebanyak 24% pada tahun 2021, manakala kita ambil di rantau Asia Pasifik pula adalah sebanyak 65% lebih rendah berbanding suatu tahun 2020 dan itu ada penurunan sebanyak 94%. Namun agensi itu meramalkan peningkatan 30 hingga 78% dalam ketibaan pelancong antarabangsa tahun ini sementara kekal jauh di bawah paras pada 2019 dan ini kebanyakan pakar mengatakan bahawa tahap sektor pelancongan kita akan mungkin kembali kepada tahap pra-pandemik sehingga sekurang-kurangnya menjelang tahun 2024. Kalau anda lihat di paparan skrin yang dikongsikan di sini adalah artikel yang dikongsikan yang mana pelancongan dunia tidak akan pulih seperti pra-pandemik sehingga tahun 2024. Baik, perkara ini kita akan bincangkan bersama dengan Presiden Majlis Pelancongan Malaysia iaitu Encik Uzaidi Udanis. Assalamualaikum Encik Uzaidi. Waalaikumsalam Faris, apa khabar Faris? Alhamdulillah baik. Baik, pertama sekali Encik Uzaidi saya ingin bertanyakan melihat kepada laporan PBB ini adakah mungkin sektor pelancongan negara kita ini sudah bersedia dan juga mungkin mampukah untuk kita mengharungi tempoh sehingga tahun 2024 itu sendiri Encik Uzaidi? Yalah Faris, apabila pihak UNTWO telah mengatakan bahawa dijangka industri pelancongan akan kembali pulih seperti tahun 2019 pada tahun 2024. Jadi kami penggiat industri telah menjangkakan bahawa kita ada timeline kita. Kita ada dia punya tu mengatakan kita patut jangka 2024. Dalam keadaan sekarang daripada tahun lepas sehingga sekarang kita lihat kita cuba masih lagi dalam industri pelancongan dan alhamdulillah di negara kita ni ramai penggiat industri masih lagi bukan bertukar karier tapi masih lagi dalam industri pelancongan. Terima kasih pada inisiatif kerajaan Malaysia yang dalam dua inisiatif ni, antaranya ialah Langkawi International Travel Bubble. Ini telah memberi semangat baru, memberi sinaran baru pada penggiat industri. Yang kedua, VTL di antara negara Singapura dan juga negara Malaysia ataupun melalui KLIA. Ini juga memberi satu semangat, dipanggil pembaruan ataupun perbaikan untuk industri pelancongan. Ini antaranya saya harap lebih banyak lagi inisiatif yang boleh diberi oleh pihak kerajaan untuk kita bersedia sementara kita menunggu industri pelancongan yang pulih pada tahun 2024 ni. Faris. Tahun 2024, adakah ini sesuatu tempoh yang sudah dijangka oleh industri pelancongan dan juga bercakap tentang varian Omicron, ia kini dilihat sebagai ancaman utama dan varian virus COVID-19 ini pastinya ia akan sentiasa bermutasi. Jadi mungkin pada masa yang akan datang mungkin akan ada lagi banyak varian lah pastinya yang mungkin akan terhasil dan mungkin apa agaknya inisiatif yang boleh digerakkan oleh pihak industri pelancongan, adakah mungkin ketatkan lagi SOP ataupun SOP sedia ada sekarang ini sudah mencukupi? Jadi sudah dijangkakan varian ataupun virus ataupun pandemik COVID ni akan berpanjangan sebab varian makin lama makin COVID-19 ni makin lama makin pandai. Kadang-kadang lebih pandai daripada manusia. Mempunyai macam-macam dia punya variannya, daripada Delta, daripada macam-macam sampai sekarang ni Omicron.
Alhamdulillah kita belajar bagaimana kita nak hidup bersama-sama dengan virus ni. Dengan adanya berbagai-bagai cara yang kita boleh kengkangkan, dan kita tak panik, walaupun ada barrier-barrier kita tak panik, antaranya Omicron ni kita tahu SOP dia bagaimana, dan juga dengan pihak kerajaan telah membuka sempadan untuk pelancong ke luar negara dan juga untuk pelancong dalam masuk ke dalam melalui VTL dan juga melalui Langkawi Travel Bubble. Kita belajar bagaimana jangan kita tutup semua dan ini akan mengakibatkan pandemik ekonomi. Bila pandemik ekonomi ni habis kolaps negara, sebab industri pelancongan antara industri yang penting untuk negara kita. Farid. Encik Uzaidi juga ada menyebut tentang berkenaan dengan travel bubble di Langkawi contohnya. Adakah mungkin kaedah gelembung perjalanan ataupun travel bubble ini perlu menjadi satu disifatkan sebagai satu norma biasa menjelang tahun 2024 ini, kerana mungkin lebih banyak lagi peluang ataupun peluang travel bubble ini perlu diperluaskan lagi bagi memudahkan lagi pelancong-pelancong yang mungkin ingin masuk ke negara kita ini perlu lalui dengan kaedah travel bubble. Adakah itu melihat kepada satu kemungkinan, Encik Uzaidi? Ya, jadi virus COVID ni dia dinamik, sangat bertukar dia punya tu. Jadi kita jangkakanlah untuk kita selamat, untuk kita masih lagi melakukan industri kita masih aktif dalam industri pelancongan, tapi juga kita nak selamatkan rakyat Malaysia ni daripada dijangkiti oleh virus yang terkini, virus yang terkini. Jadi kita harus guna best practice. Antara best practice yang telah terbukti adalah seperti Langkawi Travel Bubble, di mana kita boleh menerima pelancong tetapi kita boleh kengkangkan penyebaran virus ni. Kita contoh antara negara-negara lain juga, negara Thailand melalui Phuket Travel Bubble telah menerima lebih kurang 1.5 juta pelancong untuk melawat ke negara Thailand. Yang kita lihat juga negara-negara seperti Maldives, di mana mereka melakukan seperti travel bubble tetapi juga lebih fleksibel. Ini menggalakkan lebih ramai pelancong dunia datang situ dan belanja, dan ini akan juga melonjak ekonomi negara-negara tersebut. Dan juga syarikat penerbangan, lebih kurang 34 syarikat penerbangan telah melakukan direct flights to Maldives. Ini kita harus lihat, because no point kita ada Langkawi Travel Bubble tetapi tidak ada direct flights ke Langkawi. Kita harus melakukan satu langkah-langkah ni untuk kita negotiate dengan airline, kita memberi satu insentif pada airline supaya mereka boleh terbang direct kepada Langkawi. Ini boleh mengakibatkan boleh dapat lebih ramai lagi pelancong yang berkualiti ke Langkawi. Faris. Kita juga ingin bercakap tentang setakat hari ini saja, selepas adanya program vaksinasi dan juga ditambah dengan dos penggalak booster. Bagaimana Encik Uzaidi melihat perkembangan sektor pelancongan negara kita setakat hari ini? Adakah benar nafas lega itu benar-benar kelihatan oleh industri pelancongan ketika ini? Jadi dipanggil satu persepsi yang telah bila kita engage dengan industri di luar negara, di negara Indonesia, di negara Amerika, di negara Eropah, kita lihat mereka ni berpandang tinggi. Tinggi sangat dia Malaysia ni sangat proaktif dalam memberi vaksinasi pada rakyat mereka. Kalau kita bandingkan Amerika dengan Malaysia, kadar vaksinasi rakyat Amerika dengan rakyat Malaysia, vaksinasi rakyat Malaysia lebih tinggi daripada negara-negara maju, terutama negara Amerika dan negara Eropah. Ini satu tahap yang benchmark yang harus kita bangga, dan dengan adanya inisiatif kerajaan memberi booster, menggalakkan booster ni, saya rasa ini memberi satu keyakinan kepada pelancong luar negara datang ke Malaysia. Tapi kita kena proaktif lah menggalakkan. Kita tahu ada berbagai-bagai anti-vaxxers, berbagai-bagai puak yang mengatakan booster ni tak bagus, booster ni memberi satu tindak balas yang buruk sangat. Kita harus tahu virus ni sangat dinamik. Kita patut kita lindungi diri kita dengan adanya vaksin ni dan juga booster ni, Faris. Encik Uzaidi, kita juga tahu kebanyakan tempat, kalau kita lihat hujung minggu pastinya banyak tempat-tempat destinasi pelancongan ini pastinya penuh. Asal hujung minggunya mesti ada kawasan pelancongan ini ramailah dengan keluarga-keluarga ataupun ramai orang daripada luar bandar pergi ke bandar ataupun daripada bandar pergi ke luar bandar. Kita ingin bercakap tentang bagaimana dengan isu manpower ataupun kaki tangan perhotelan misalnya. Adakah itu masih lagi membelenggu sektor turisme negara kita? Kerana sebelum ini kita tahu isu kekurangan pekerja yang menyebabkan servis mungkin ada sedikit perlahan. Adakah itu masih berlaku ketika ini, Encik Uzaidi? Industri pelancongan ni sangat bergantung pada delivery, pada servis delivery.
Servis ni bukannya melalui robot, bukan melalui artificial intelligence, tetapi melalui manusia memberi satu perkhidmatan yang bagus, memberi satu deliver dengan cara premium. Katakanlah kita belanja banyak dengan 5 bintang hotel, tiba-tiba order nasi goreng pun mengambil masa lagi 3-4 jam. Ini akan memberi satu feedback yang satu maklum balas yang sangat buruk, dan ini akan merebakkanlah kata hotel 5 bintang pun 3-4 jam baru order nasi goreng 3-4 jam baru dapat. Jadi ini satu, saya rasa kami amat risaulah antaranya. Ini kita faham sebab apabila pandemik ni ramai pekerja-pekerja ataupun petugas-petugas di industri pelancongan dia telah mencuba di bidang lain, terutama dia mencuba di bidang keusahawanan yang kita lihat di KL, di Selangor di mana mereka boleh buat open table konsep. Mereka boleh menjual macam-macam, goreng pisang, cheese lah, macam-macam, ayam gepuk lah, apa macam dengan jadi pihak-pihak PBT telah memberi kelonggaran untuk mereka ni. Jadi bila mereka membuat mereka mencuba bidang keusahawan ini, mereka rasa bagus lah, saya dapat sebulan ni tak payah nak kerja sampai siang malam, kita boleh dapat berniaga, dapat rezeki yang halal. Jadi mereka telah sangat comfortable, sangat rasa dia kata baik saya berniaga daripada kita bekerja tempat. Jadi ini adalah satu cabaran yang besar. Dan tapi walau bagaimanapun, industri pelancongan industri yang sangat murni dan sangat dipanggil kita ni mempunyai future yang sangatnya bagus, dan kita mempunyai universiti ataupun institut latihan di Malaysia ni, dia boleh memberi atau boleh mengeluarkan beribu-ribu graduan dalam industri pelancongan, dalam industri hospitality ni. Jadi kita harus kita tarik lebih ramai lagi graduan-graduan, terutama daripada UiTM ke daripada IPTA, IPTS, untuk mereka datang sini untuk datang dalam industri pelancongan kita, untuk menyumbang tenaga mereka dalam industri pelancongan. Kita tahu industri pelancongan ni akan berkembang. Jadi inilah yang harus kita lakukan supaya kita lebih ramai lagi lokal. Jangan kita bergantung sangat dengan foreign workers. Dengan ada pandemik ni, kita tahu bagaimana kita nak buat smart working, attract lebih ramai lagi, dan kita tingkatlah skill mereka, tingkatlah gaji mereka. Janganlah kita gaji macam tu juga. Tingkatkan gaji kita nak quality, kita nak tingkatkan productivity ni dengan adanya peningkatan income mereka, peningkatan quality pekerjaan mereka. Ini saya rasa harus dilakukan oleh industri pelancongan. Pastinya banyak lagi perkara yang ingin dikongsikan tentang berkenaan sekiranya kita bercakap tentang sektor pelancongan ini, tapi saya letak soalan-soalan itu untuk segmen kedua. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.